السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Kita masuk pada ayat yang ke-37 Surah Yasin, ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 ni iaitu dalil akli yang ketiga dalam surah Yasin. Sebagaimana yang telah saya sebut, dalil akli dalam surah Yasin ini dia ada beberapa dalil akli dan ada beberapa dalil, ada beberapa kita panggil takhwif ataupun peringatan. Kita masuk pada dalil akli yang ketiga. Firman Allah, wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum muzlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim lash-shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Baik, dalil akli yang ketiga ni iaitu bagi manusia yang memikirkan mengenai dengan satu perkara yang Allah Ta'ala sebut wa ayah, dan lagi satu tanda bukti lahum, untuk manusia yang berfikir. Bukti adalah untuk manusia yang mana Allah Ta'ala beri kepada dia kudrat untuk berfikir, dan kudrat ini terletak depan mata manusia sendiri. Kalau manusia ini berfikir, kalau manusia menggunakan nilaian akal yang diberi semula jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya manusia akan menggunakan akal itu untuk berfikir. Berfikir untuk apa? Al-lail, iaitu berfikir mengenai dengan malam yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini. Malam merupakan kudrat Allah Ta'ala yang maha hebat. Hebatnya Allah Ta'ala ni, bijaknya Allah Ta'ala, dia buat manusia ini ada malam ada siang. Kita tak boleh bayang kalau malam saja, siang tak ada. Malam je tak ada siang. Berapa banyak elektrik yang dihabiskan oleh manusia ini untuk pasang lampu. Kita sentiasa berada pada gelap gelita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wa ayatul lahumul lail, iaitu malam, naslakhu minhu an-nahar,
apabila Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam dan kami tinggalkan malam itu menjadi siang, kami tinggalkan malam menjadi siang dengan kuasa Allah, diambil waktu malam, lepas tu letak waktu siang. Baik, fa'idha, dan apabila, kata Allah, naslakhu minhun nahar fa'idha hum muslimun, tiba-tiba saja siang tiada, maka semua mereka berada dalam keadaan gelap gelita. Maknanya apabila tak ada siang, mari malam balik, dengan tiba-tiba manusia berada dalam gelap gelita kembali. Itu dalil yang pertama, kita panggil dalil akli, yang boleh menyebabkan manusia itu berfikir betapa hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, orang buat sistem solar, sistem seria raya, macam-macam sistem. Kalau tidak dengan langit ini terbuka dan ada gelombang-gelombang elektromagnetik, dia panggil, dalam istilah sains, gelombang elektromagnetik, satu gelombang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala secara semula jadi untuk mengalirkan di antaranya. Kalau kita lihat, kita tengok TV, ada dia punya antena dia, mikrofon yang pakai wireless, ada antena dia, dan sistem-sistem internet komunikasi pada hari ini memerlukan kepada langit yang terbuka luas, ya Allah Ta'ala alirkan beberapa gelombang untuk kemudahan manusia. Itu kalau kita bahas zaman sekarang. Dan siang dan malam ini tidak ada manusia boleh sebut bahawa dia buat. Marilah hebat macam mana pun, kerajaan besar macam mana pun, dia tak boleh nak mengaku bahawa dia tu buat siang dan malam. Dia tak boleh mengaku. Bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-layl min hahuna, apabila menjelangnya, ketika malam menjelang dari sini dan siang menghilang dari sini, ketika matahari terbenam, maka seorang berpuasa dan boleh berbuka. Itu di antara faedah malam dan siang. Bila mula berbuka, daripada terbit matahari tu mula. Bila berbuka puasa bermula terbit matahari, berbuka terbenam matahari. Dan terjadinya siang dan malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk kepada kita bahawa aku yang buat kerja ni, kenapa manusia tak boleh fikir begitu hebatnya aku, kenapa tak mau beriman dengan aku? Kalau kita tidak jumpa cari jawapan yang membuat langit, yang membuat siang dan malam, dan musyrikin Mekah pun dia tidak akan dapat jumpa siapa dia buat langit, siapa dia buat siang, siapa dia buat malam. Oleh kerana tidak jumpa, maka Nabi Muhammad bawa jawapan dia, bahawa yang buat siang dan malam ini Tuhan aku, yakni Allah, yang punya kerja siang dan malam ini. Tapi mereka masih lagi tidak mempercayai, walaupun mereka tidak dapat jawapan yang sebenar macam mana keadaan boleh berlaku siang dan malam. Baik, kemudian firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyam, dan matahari. Dan kita kena tengok bahawa kejadian siang naiknya matahari bukan terjadi dengan sendiri. Ini orang panggil qudratullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Li mustaqarrin laha, dia beredar di atas orbit pusingan dia dan ditetapkan untuk dia bergerak. Semua ni kerja Allah. Dia bergerak mengikut pusingan dan juga jarak yang Allah Ta'ala tetapkan di atas edaran. Manusia boleh membuat pengecaman kadar waktu itu atas muka dunia ni. Kita panggil waktu syamsiyah, waktu matahari. Baik, Allahu Akbar. Kalau tak ada matahari, kita tak boleh hidup juga, kerana dia menjadi punca kepada cahaya.
Apabila malam adanya bulan, kadang-kadang bulan ni tak nampak bila dia jadi anak bulan, tapi apabila dia bulan purnama kita nampak. Bulan ni dia separuh je yang bercahaya, separuh lagi gelap. Separuh yang bercahaya dia majaz, dia pinjam daripada cahaya matahari untuk pantul ke bumi. Yang dia jadi bulan sabit, yang dia jadi bulan itu, macam mana keadaan dia? Matahari yang bergerak. Awal kajian sains mengatakan matahari tidak bergerak, kerana mereka tidak ada alat lagi untuk suluh matahari secara dekat. Tidak ada alat. Berapa jangkaan matahari bergerak sejak satu pusingan, dia tidak ada alat untuk tengok matahari secara terang. Dan matahari ni untuk tengok dia perlu ada alat yang khas. Tak ada mai tengok gitu. Kalau tengok gitu mata kita jadi rosak. Ada alat yang khas. Bila ahli sains tidak dapat mencipta alat untuk tengok matahari secara jelas, dia kata matahari tak bergerak. Yang bergerak planet-planet yang mengelilingi matahari. Islam, Al-Quran menyebut matahari ini bergerak. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, mustaqarril laha. Dan matahari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bergerak mengikut kadar yang Allah Ta'ala nak. Bila ni dia bergerak mengikut kadar, mengikut ahli falak yang pakar membuat takwin ni, setiap satu detik pergerakan matahari mengambil masa 14 minit ia berputar. Satu putaran. Oleh sebab itulah setelah berlakunya syuruk, itu waktu di mana matahari mula terbit daripada ufuk timur, 14 minit masa diambil untuk sah melakukan ibadah. Ini apabila matahari terbit daripada ufuk timur. Matahari ini dia terbit sebelah timur, dia jatuh sebelah barat. Kalau naik sebelah barat, maknanya tanda kiamat, dia kata. Macam lagu danduk dia katakan, andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Dia katalah, saya tak tahu. Tadi baru aku dengar tadi. Terdengar, bukan saja nak dengar. Nak bagi tahu bahawa kiamat pun tak goyah cinta kita ni. Masa bercinta memanglah. Dah berkahwin anak 14, nak tengok muka bini pun tak mahu dah. Nah, bukan orang sini dah, tempat lain. Naik matahari sebelah timur, 14 minit lepas daripada tu baru dikira sah kita untuk memulakan ibadah. Terdapat masa sebanyak 28 minit ditulis dalam takwin menandakan bermula waktu solat sunat duha. Lepas daripada tu memulanya waktu solat sunat duha, iaitu petanda 2 detik matahari bergerak. 15 minit tambah sikit lagi sampai 28 minit menandakan 2 detik matahari bergerak. Baik. Maka untuk menentukan waktu haram solat, waktu haram solat, matahari berada betul-betul berkedudukan di atas kepala, 14 minit juga dikira sebelum masuk waktu zuhur. 14 minit sebelum masuk waktu zuhur. Kalau waktu zuhur 1.31, kita 14 minit ke hadapan itu, 14 minit sebelum daripada waktu zuhur tu dikira waktu haram untuk kita melaksanakan solat. Itu untuk memudahkan orang kira dengan adanya matahari. Waktu asar, bayang dia, kalau tiang api 6 meter lebih sikit masuk waktu asar mengikut mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi dua kali ganda. Maknanya kalau bayang ni sekali lebih, nak sekali lagi. Kalau Hanafi ni sembahyang lewat sembahyang asar ni pukul 6.30 orang sembahyang asar. Tu mazhab Hanafi. Kalau pukul 7 suku sembahyang, tu mazhab ayah pen. Tak ada kerja lain yang pukul 7 suku bawa sembahyang asar. Itu dalam mazhab, perbahasan mazhab mengenai masuk tanda masuk waktu.
Begitu juga dengan subuh ni semayang lambat-lambat pun tak apa. Kalau boleh lepas azan subuh ni tunggu sampai 20 minit. Tunggu sampai 20 minit. Itu biasa tu 20 minit tu. Biar lepas-lepas kita semayang ni dia naik matahari gitu. Tu semayang subuh Nabi biasa semayang. Lewatkan sikit. Tapi kita tengok masyarakat lah, takut ada orang nak kerja ke apa ke, kita kena semayang subuh awal. Sebab hak nak mai semayang Jumaat ni bukannya hak tak kerja saja, dia ada hak bekerja, ada hak cikgu, mengikut qadar kita. Tapi saya nak sebut bahawa matahari yang Allah Ta'ala buat kepada kita ni, iaitu menentukan beberapa banyak mengikut mustaqarril laha, dia berjalan pada tempat dia. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu kata Allah takdir, ketetapan. Apabila disebutkan ketetapan, maka tidak berubah, dan tidak ada orang yang boleh ubah. Boleh faham ni? Bila disebut ketetapan, maka tidak berubah dan tidak ada orang yang boleh ubah. Canggih macam mana dunia nak anjak waktu, tak boleh, tidak boleh. Hari ni berasa orang panggil apa rasa nak semayang zuhur awal sikit hari ni, start pukul 1:05 ni kita azan. Satu suku sepatutnya kita semayang subuh awal, semayang zuhur awal sikit sebab ada kerja. Tak boleh, tidak boleh, kerana dia ketetapan. Nak ubah tak boleh masa. Cuba tuan-tuan tengok di sini ni Allah Ta'ala ajar kita berfikir. Hebatnya aku yang tetap masa mu, tak payah semayang hajat banyak mana pun. Kalau aku nak matahari tu keluar pukul 7:05 minit, 7:05 minit lah. Esok aku nak suruh keluar 7:06 minit, 7:06 minit. Lusa aku nak suruh keluar 7:30, 7:30. Mu semayang lah banyak mana, semayang hajat pun, minta banyak mana pun, itu ketetapan yang aku buat pada dunia. Boleh faham? Bagaimana hebat manusia? Di mana hebat manusia? Hak kata hebat tu, hak ada pangkat, hak ada kedudukan, hak ada jawatan, hak ada segala-gala, hak boleh mengubah segala-galanya. Hak di mana? Tak ada. Besar tahi kuku pun tak ada kuasa manusia. Hari ini Allah Ta'ala tentukan kepada kita matahari naik pukul 6 suku waktu subuh. Lepas tu ada waktu matahari naik, waktu syuruk dia bagi. Kita rasa tak boleh ke, tak boleh ke, kita kata biar lambat sikit, sedap sikit tidur. Agak-agak pukul 9 baru naik matahari. Boleh buat dunia sendiri. Pak istihar kita tuan kepada dunia, tak boleh. Dah kalau kita hidup pun bergantung dengan Allah, lepas tu kita nak tunjuk gedebel dengan Allah, gila ke apa kita? Itu bahasa yang sesuai lah saya guna tu. Tahu kau gedebel ni berapa pakcik? Samseng. Hidup pun bergantung dengan matahari Allah. Masa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, pukul berapa Tuhan perintah kita menghadap dia, tu pun bergantung dengan Allah. Nak lawak Allah Ta'ala lagi di atas muka dunia ni, sedarlah sikit muka kita ni siapa dia. Ni pengajaran pertama yang Allah Ta'ala bagi ayat ni. Baik, ayat nombor 39. Firman Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Satu, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan bulan pula kata Allah, qamar tadi matahari, ini bulan. Qaddarnahu, kami juga telah tetapkan untuk dia. Manazil, pusingan. Pusingan bagi dia itu Allah Ta'ala menetapkan pergerakan bulan dengan 28 persinggahan. 28 persinggahan. Hatta, sehingga bermula daripada saiz bulan purnama atau penuh, kemudian dia menjadi kecil sampai gaib.
Apa tak nampak daripada mata penglihatan kita? Adakal urujunil qadim, kemudian muncul kembali berbentuk bulan sabit. Baik, dari saiz yang sempurna, bulan purnama ni pula bertukar jadi bulan sabit seperti tandan sebuah pokok tamar yang melengkung. Perubahan ini mengambil masa kira-kira 28 hari, dan ini menentukan jumlah hari dalam takwin Islam. Kita pakai tahun Qamariyah. Dia tak pergi sampai 20, dia tak pergi sampai 30 dah. Dia pergi sampai 28. Ni penentuan kepada puasa ni, kita pakai hadis Nabi. Bila tak nampak anak bulan, puasa sekali lagi, kata raya lah. Apatah lagi dengan cuaca zaman sekarang ni. Ni kadang-kadang berlaku ayah haji lah, banyak ayah puasa ni tak ada masalah ayah haji. Ayah haji ni kita tengok pada ni Arafah ni dia wukuf bila? Hari ni dia wukuf, esok kita raya lah. Tu cara dia. Ni kadang-kadang dia wukuf 2 hari lah, kita dah raya-raya lagi. Ni masalah juga ni. Tak tahu lah kalau aku sebut gini, marah dia majlis fatwa pula. Sebab dia nak keluar ke hari raya tu, dia tengok majlis fatwa dulu. Dia tak berulah banyak lah ni. Tapi nak beritahu bahawa Nabi telah mengajar kepada kita, mengajar pada kita, kalau bab raya puasa ni biasa mudah je. Tak nampak anak bulan, tambah lah sehari lagi, itu raya lah. Ni sampai 1 tahun tu, sampai kita puasa sampai 30 hari. 31 tu baru raya. Kita ikut kalendar. Nak mana ikut hadis Nabi SAW. Dia patut kena ikut hadis Nabi. Bab ni ada Dr. Ismail Lutfi, ditulis satu risalah khas mengenai dengan hari Arafah menyatu padukan ummah. Hari Arafah menyatu padukan ummah. Dalam tu dia sebut bahawa kita gunakan hari Arafah ni, kita pakai hak Saudi. Nombor satu, kerana Saudi ni dia kira dan dia nampak begitu jelas bulan tempat dia tu nak banding dengan tempat kita ni. Tempat kita ni tak nampak mana sangat. Nak ada main agak-agak gitu je lah. Syarat aja kita tengok anak bulan tu, kita tengok tak nampak pun. Apatah lagi kalau rindu dengan awan. Tapi di negara Saudi ni faktor untuk nampak anak bulan itu lebih sempurna daripada tempat kita ni. Oleh kerana tu, kalau bab raya haji ni selamat kita pakai Saudi lah, lebih selamat. Baik. Kalau lebih lagi tanya Datuk Mufti, saya tak tahu. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah tetapkan bulan itu manazil. Manazil yakni menjadi perjalanan bagi mereka. Rumah-rumah ada perhitungan dia. Bulan purnama, hari ke-15, hari ke-16, semua ni Allah Ta'ala sebut dzalika taqdirul azizil alim. Itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-aziz. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahu. Baik. La syamsu yanbaghi laha, tidak mampu untuk matahari mengejar perjalanan bulan. Wal lailu sabiqun nahar, wal lailu sabiqun nahar, dan tidak mampu pun malam untuk mendahului siang. Pergerakan matahari tidak boleh pandai-pandai. Matahari tak boleh buat pandai-pandai dia nak melintasi pergerakan bulan. Bahkan semuanya Allah Ta'ala tertetapkan sejak daripada Allah Ta'ala nak buat muka dunia. Begitu juga dengan air. Air yang ada atas muka dunia ni, semenjak Allah Ta'ala jadikan dunia ni, kuantiti dia tidak menambah dan tidak berkurang. Atau kita kena faham, air tidak menambah dan tidak berkurang, kuantiti yang tetap. Dah start berlaku banjir itu macam mana?
banjir ni Allah Ta'ala lagi seduh awan tempat lain, dia buat mari tempat banjir tu. Allah Ta'ala perintah supaya laut naikkan air dia menjadi pasang, hak dalam bumi tu keluar habis. Lalu air yang turun daripada bukit dengan kadar hujan yang banyak tidak dapat menampung air daripada darat ni nak pergi ke laut, berlakulah banjir. Nampak ni? Oh gitu. Oleh kerana itu ada juga doa dalam Bukhari disebut bahawa hujan-hujan ni ada Nabi pernah minta supaya alihkan kerana kawasan tu dah ditipu banjir kan. Ada cerita tu, dan kawasan tu hujan, tak hujan, Nabi minta supaya hujan. Boleh ke satu negeri tu dia buat zikir pula halau hujan. Tu yang aku kena marah tu, sebab tegur zikir halau hujan. Allahu Akbar. Penat sungguh. Mufti pun penat juga. Bukan mufti sinilah, mufti tu negeri pohon beringin. Ada kena mengena dengan sini nah. Lebih doa yang sesak tuan-tuan. Zikir subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali nak halau hujan. Siapa dia ajar tak tahu, Nabi tak pernah mari ajar. Tiba-tiba dia pandai-pandai. Tak kira lah mu mufti ke mu siapa ke, mu ustaz ke besar mana pakak, mu PhD ada 16 butir PhD pun, tapi bila ketetapan syarak mu kena ikut. Air ni sebab berlaku banjir macam saya sebut tadi lah. Tu was-sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i. Allah Ta'ala sebutlah Quran, demi langit yang berulang alik. Ulang alik maknanya dia pergi seduh air sini, dia wagi sini. Sini nampak kering, Allah Ta'ala seduh sini, wagi tempat kering. Kelih ni hujan jaga-jaga. Di Kelantan 2 hari saya balik hujan, InsyaAllah hujan. Duduk di sini tak hujan, hujan mari sekejap je. Orang panggil hujan halau mertua, betul tak tahu. Itu istilah orang Melayu lah tu. Dia mari sekali dia senyap. Dan apabila turunnya hujan, kita minta doa kepada Allah, Allahumma ja'alna sayyiban nafi'a. Ya Allah, menjadikan hujan yang bermanfaat. Tu masalah hujan. Air yang kita minum, ambil air yang kita minum, kita keluar air ni jadi air kecil, najis. Masuklah tangki tu indah water, ambil bagi sungai, proses jadi air balik, masuk ke sungai balik. Dia tidak akan kuantiti, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, kerana banyak tu Tuhan letak. Banyak tu Tuhan letak atas muka dunia. Sebab tu Allah Ta'ala perintah di zaman Nabi Nuh ni, telan semula air hak ada ni, kerana muka bumi ni sarak dengan air. Telah masuklah bumi, langit, ya ardub la'ima'aki wa ya sama'i aqli'i. Hei langit, dah cukup. Hei bumi, telah belaka hak mana kuantiti hak dalam perut tu, biar kembali stabil muka dunia ni. Setelah air di bumi dikeluarkan habis, air hak langit tu habis, banjir, tak ada sekor pohon kapi tinggal, mampu habis licin. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Hei Tuhan, mu jangan tinggal seekor pun bakar kapi atas muka dunia ni, mampu habis licin. Boleh ke guna bahasa gitu? Anak marah punya pasal ni Nabi Nuh ni. Qalu da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku ceramah siang malam, tapi lah muka tu je mari, tak ada muka lain. Hak mari tu sakit gaut, kucing manis. Tak ada duk menambah dah, tu je mari ni. Lahir seorang jadi kafir, lahir seorang jadi kafir. Allah, serabut perut lah kita kata. Hati pusing senang-senang gini lah, hak kafir-kafir ni mampu habis lah. Gitu makna dia. Lalu Allah Ta'ala selamat hak beriman ni. Siapa hak beriman ni? Mak bapak kita tu lah, ibu ayah kita tu lah. Akhirnya orang Amerika, kau Yahudi, kau orang Rusia, kau orang Palestin, mari satu kapal lagi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kana nasu ummatan wahidah. Kita ni satu, umat yang satu dulu, akidah yang betul. Tok nenek kita diselamatkan daripada bala bencana, kita bersyukur banyak pada Allah. Kalau tidak, habis tak ada bakal dalam muka dunia ni. Sepatutnya manusia kembali beriman kepada Allah, sebab tok nenekmu dulu beriman.
Dia nak selamat daripada banjir besar. Tiba-tiba hari ni mu bersama dengan puak-puak hak hanyut tu. Hak hanyut kena banjir tu. Mu ubah kembali akidah hak datuk nenek moyang mu pegang di zaman Nabi Nuh. Baik. Betul mengajar ni kalau selalu-selalu orang tidur. Mengajar kuat pun orang tidur. Bukan tua-tua lah, orang lain lah Facebook ni. Bismillah. Lutut saya ini denyuk sakit. Tahu lah doktor kata tulang dia belaga macam mana, tak tahulah. Saya nak buat macam mana? Dia kata ustaz kena turun berat badan lah. Mencabar sungguh. Berat badan jadi sakit denyuk sakit. Tuhan saja tahu. Maka obat tahan sakit itu tahan sikit. Qadarullah. Sakit-sakit ini Allah Ta'ala nak hapus rasa kita. Jangan kita kira kita sedar duduk sihat tak ada sakit ni Allah Ta'ala sayang pada kita. Tidak. Sakit lah apa pun kita kena bersyukur. Penyakit yang Tuhan bagi ni kerana Allah Ta'ala hapus rasa kita lepas-lepas. Makin banyak tinggi iman kita, makin banyak ilmu kita, makin kuat kita kena uji. Begitulah mari duduk atas muka dunia sebelum pada mati ni pakcik. Kalau mati dah susah dah nak jawab ni susah. Nak jawab dalam kubur tu, nak jawab di hari akhirat tu. Kehidupan lepas pada mati tu hak kita bimbang. Hak sahabat tak lalu nak makan, hak sahabat tak tidur tengah malam ni kerana ni hidup lepas pada mati tu lah. Hidup atas muka dunia ni tak bimbang apa, tak ada. Lah kalau tak ada duit sangat nak makan tu, pergi duduk sesebah tu, coret-coret muka sikit duduk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gini gitu tak? Baca lah apa pun orang mari letak RM2 ke bila nasi lemak. Nak minum air masjid pun ada air tapis tu. Minum duduk masjid relax. Maknanya peluang untuk cari makan kat muka dunia ni banyak. Cuma lah banyak duit sikit orang. Nak banyak duit siapa dia tak mau banyak duit ni. Niaga nak banyak duit. Nak banyak duit lagi, tipu orang lagi banyak duit. Tapi banyaklah duit atas muka dunia ni. Pecahlah perut dia dengan duit, banyaklah harta dia, tapi akhirat masuk neraka dia cerdik apa lagu tu? Cerdik apa dia lagu tu kalau ada atas muka dunia ni banyak harta, mewah. Tapi dengan benda-benda yang Allah Ta'ala tak redha. Ada sahabat anak seorang tu, dia jual ni selipar Nabi ni. Oh kaya dah dia. Selipar Nabi. Capal Nabi. Pok-pok capaliyun dia panggil. Dah? Dia gantung dalam kereta, buat celup air pewangi sikit, pewangi tu dia ru'yah, dia baca letak RM2.50 besar ni. Letaklah kereta, insya-Allah tak ada kemalangan apa. Pakar tu lah pula pakcik, tak mampu dah kita lepas ni. Dah, minta maaf lah kasar sikit bahasa. Tapi gitulah. Jawab depan Allah Ta'ala dah. Kalau seorang ustaz kerja lagu tu, jawab depan Allah Ta'ala. Nak makan apa di atas muka dunia ni? Allah makanlah apa yang ada. Kita cari redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah sebutlah Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ni melainkan aku beri makan ke dia. Tetap rezeki pada dia. Tak yakin lagi. Usahalah cari rezeki banyak, buat cara banyak sikit, buat cara sikit. Gitulah hidup atas muka dunia ni. Ada sikit belanja sikit. Tu baru orang panggil zuhud. Ni ada duit sikit nak belanja banyak, tak cukup sama duit. Gitu ya tuan-tuan. Sebelum pada mati, dah mati tak ada apa dah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Mana-mana yang orang yang takut, khafa maqama rabbi, takut nak diri depan Allah Ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mengekang nafsu dia daripada buah. Nak benda ni tengok agama kata macam mana, nak ni tengok agama kata macam mana. Tengok hidup dia tu halal haram, malah haram. Duduk tengok siasat sama, ni halal ke ni haram, mana tu redha ke tak redha. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku nak bagi syurga.
hak lebih indah daripada kereta besar, hak lebih indah daripada rumah besar. Lalu kat depan tengok rumah orang besar, masya-Allah dia ni Tuhan bagi nikmat ke dia. Nikmat atas muka dunia ni, akhirat belum tentu. Orang yang cerdik dia dapat nikmat atas muka dunia ni, nikmat yang banyak, akhirat pun dapat nikmat juga. Sahabat tak ada fikir benda lain, fikir syurga. Sebab tu saya pernah cerita tuan-tuan, siapa ada sahabat hak miskin pergi jumpa dengan Nabi ni, ramai-ramai pokok miskin pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku susah ni macam mana ya Rasulullah. Nah kenapa? Lah rasa iri hati juga dengan orang kaya ni. Iri hati sebab harta tak? Sahabat tak iri hati sebab harta, sebab dia sedekah banyak, semayang sama banyak, baca Quran sama banyak, wirid sama banyak, beramal bangun semayang tengah malam sama bangun semayang tengah malam. Tapi Rasulullah Muhammad surga dia dulu lah, dia derma banyak pada aku. Puak-puak kami ni susah derma pun 20 riyal, 30 riyal, hak tu 20,000 dia seorang. Rasulullah jawab, Rasulullah kata mau balik ke rumah baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali lepas semayang, banyak pada dia lagi dapat. Ya pun basic buat dia, kita duduk dia sudah sama-sama kita dah. Tak sedut bagi tahu kau orang kaya dah, tak sedut bagi tahu. Kita baca, dia baca, jadi lebih dia pula. Balik buat sahabat ni, sudah semayang, duduk tepi, subhanallah, baca hak Nabi ajar ni. Orang kaya pun tengok, duk buat apa ni pokok ni, nampak buat susah saja ni. Tak mesti ada Nabi ajar apa-apa. Ada seorang tu mungkin dia kerja dengan orang kaya ni lah, masuk pejabat bos tanya lah, kenapa pok-pok mau baca apa tadi, dia bagi tahu. Bos jangan bagi tahu orang lain, saya bagi tahu bos orang. Bos ni bagi tahu ke orang lain sebab benda baik, kita bagi tahu orang lain dapat apa kebaikan lah. Sekali semua orang tahu, oh bimbang dia jumpa dengan Nabi pula, habis Rasulullah, habis tahu belakang dah, pening tak nak buat apa, nak mikir nak ke surga ni. Rasulullah sebut apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan ya Allah Taala bagi pada seseorang. Maknanya itu kelebihanmu Allah Taala bagi padamu, dan dia kaya kelebihan cara dia. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Taala. Baru tenang hati, duk mikir ke surga, takut orang lain dapat masuk surga dulu. Allah, puak kita ni kalau boleh mikir gitulah tuan-tuan, alhamdulillah lah. Nah, dua perkara yang kamu tahu besarnya fadilat tu, saya kamu akan cabut undi kalau nak buat dua benda tu. Duduk di sah depan azan. Kita kalau sah depan kosong tu, suruh orang belakang pergi, kita tak pergi, tambuh je ke pahala. Orang macam pahala dia banyak, orang macam Tuhan ni pak menakan dia je. Allah, hidup dalam khayalan, hidup dalam khayalan, bukan hidup nak fikir nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Wa kullun, dan semua makhluk ni Tuhan buat ni, ciptaan Allah, matahari, bulan, siang, malam yang kita sebut tadi, kullu makna semua sekali, hak di atas kita sebut tadi, fi falakin yasbahu, dalam satu orbit yang bergerak mengikut hisab masing-masing. Orbit ni macam mana kita, jalan masing-masing, dia tidak akan belaga dengan jalan orang lain. Apa ni? Kalau kita lalu jalan kau ni, Ahmad Ibrahim lalu jalan kau ni, saya kalau kita laluannya betul, dia tak akan berlaku aksiden. Begitulah Allah tetapkan bagi matahari, bulan, siang, malam semua sekali. Dia akan bergerak mengikut orbit yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut juga mengenai dengan lain, was-sama'i wat-tariq, was-sama'i wat-tariq, langit yang berlapis-lapis yang juga ada jalannya. Semua ni
ketentuan Allah Ta'ala tetapkan dan tidak akan berubah, dan mu tak masuk jalan aku dan aku tidak akan masuk jalan kamu. Ayat nombor 41. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Baik, ayat nombor 41 hingga 44. 41 sampai 44 dalil akli yang keempat. Ayat nombor 37 tadi itu dalil akli yang ketiga. Hak ni dalil akli yang keempat. Baik. Firman Allah Ta'ala, wa ayatul lahum anna hamalna وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ومتاعا إلى حين. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala ayat nombor 41 ni, sehinggalah ayat nombor 44 ni nak tunjuk bahawa bukti kekuasaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada perkongsian dalam mana-mana yang Allah Ta'ala nak buat. Wa ayatul lahum, dan satu lagi tanda kebesaran Allah bagi mereka. Baik. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum, kami mempermudahkan kepada mereka membawa zuriat-zuriat untuk tujuan perniagaan dan membawa ke mana saja. Azadun. Baik. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhud, dan tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi mereka adalah bahawa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh dengan muatan. Baik, bahtera ni mengikut mufassirin, bagaimana kitab Tabari, tafsir Tabari, kalau kita boleh buka, penuh dengan muatan. Ni bahtera, harta benda, binatang-binatang yang berpasang-pasangan di zaman Nabi Nuh dulu, macam bahtera zaman Nabi Nuh dulu. Itu di antara kekuasaan kami. Dan kalau kita nak tengok kapal ni, bila dia bergerak di atas lautan, tidak ada siapa yang menggerakkan dia. Zaman dulu orang Melayu kena ada angin baru bergerak. Angin Allah Subhanahu wa taala yang buat. Angin ni dua jenis. Wa arsalna riyaha lawaqi', satu. Yang keduanya rihun sarsarin atiyah. Wa arsalna riyah, iaitu aku kirim angin. Angin yang menyegarkan kamu. Macam angin ni lah musim ni, duduk di rumah minum kopi, relax dah. Itu angin yang kita nak. Tapi angin yang terbang habis kereta, angin yang terbang habis hantar rumah tu kita tak mahu. Dua jenis angin. Angin yang aku kirimkan untuk kapal yang berlayar di tengah laut. Jadi antara tanda kekuasaan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu bagaimana kapal yang muatan dia penuh tadi aku kirimkan di atas air, boleh bergerak di atas air. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka kenderaan yang mereka kenderai seperti bahtera itu. Mengikut Ibnu Abbas, daripada Aufi riwayat daripada Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan kenderaan yang sama seperti itu yang boleh muat barang, iaitu unta. Di laut kapal boleh muat macam-macam atas kapal ni. Di tengah darat ni unta, sebagaimana
kapal Nabi Nuh ataupun kapal-kapal yang serupa dengannya boleh muat habis semua sekali. Wa inna sya'a nughriqhum, dan jika kami kehendaki nughriqhum, kami boleh tenggelamkan kapal tengah laut tadi. Ya salam. Untuk tengah laut siapa dia? Nak boleh harap ke siapa? Ni mari ombak besar habis. Sebelaya apa cik tengah laut? Ni duduk tengah laut. Masa tengah laut ni tak ada benda kita fikir. Ni masa dulu kapal terbang tak ada lagi. Orang yang naik kapal terbang, nyawa dia betul-betul berada dalam genggaman Allah. Betul-betul berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pergi usik sikit je enjin tu habis. Mengaum panggil mak, panggil lah siapa pun tak ada orang nak tolong tak. Sebab apa ni? Yang tak tenggelam ni, fala sarikha lahum, maka mereka tidak dapat tolong penolong yang lain, wala hum yunqadhun, dan mereka tidak dapat diselamatkan. Kalau aku nak tenggelam, orang lain nak mari tolong pun tak dapat, nak selamat, orang lain nak mari selamat pun tak boleh, kerana aku tenggelamkan dia. Kalau kenderaan hak jadi kita panggil flight tadi, kapal terbang, kalau aku nak suruh dia rosak, jatuh tengah-tengah laut, tak jumpa sampai ke sekarang. Nampak ni? MH 370. Ada kata duduk di sini, ada kata duduk di sini, macam-macam. Last sekali hak paling terkejut sekali apabila rangka kapal terbang naik dibesuk pula. Sudah jatuh di kapal aku pun tak tahu. Ada masuk sinar baru ni. Bising segala dunia, tak jumpa kapal terbang duduk di mana. Yang boleh selamat sampai ke Mekah ni, yang boleh selamat daripada Malaysia sampai ke Australia, daripada Malaysia pergi ke US, mata-rata ni kan apa? Jawapan dia, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, tetapi kami selamat dengan rahmat yang besar daripada kami. Fikirlah bahawa Allah Ta'ala beri rahmat yang boleh jadi kita selamat. Kita bawa kenderaan, selamat kita sampai di destinasi kita nak pergi. Kenapa? Kerana rahmat Allah. Kita bawa kenderaan ni bukan main dah. Okey dah, jalan okey, tak dah laju sangat 160 dia. Tak laju sebab ada orang naik 200. 160 bukan pada 200 lah. Okey, nak highway ni semua sampai dekat ES Replop dah ambil. Berapa puluh ES tak tahu dah. Nak sampai ke Kuala Lumpur, kita bawa cekap selamat 120, ikut aturan 60, berhenti 60, 70, turun 70, ikut je papan tanda tu. Ni orang panggil jaga keselamatan. Kita punyalah jaga, adalah driver 2-3 orang hak gila, hak tak sama macam kita. Dia bersyok dia himpit kita tepi, jatuh dalam kau. Kita selamat dah. Kita rasa kita bawa ni begitu prihatin dengan undang-undang jalan raya, tapi orang lain. Sebab apa kita selamat sampai ke destinasi ni? Sama ada kita naik kereta ke kapal terbang ke kapal laut ke, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kerana rahmat yang besar yang aku beri kepada kamu, yang kamu boleh berjalan di daratan, di lautan ini, wa mata'an ilahin, dan untuk memberi kesenangan hidup kepada kamu sampai kepada suatu ketika, iaitu sampai pada sesuatu yang Allah Ta'ala ketahui, itu mati, itu kiamat. Benda ni semua ni, kapal boleh berlayar tengah laut, daratan boleh mutu, tunggang kenderaan, semua ni untuk kemudahan hidup yang aku beri kepada kamu. Zaman dulu orang naik unta, zaman sekarang orang naik kereta. Tapi doa naik kereta dengan doa naik unta sama je. Tetap alhamdulillahilladzi sakhara lana hadha. Sebab Nabi tu bijak, Nabi tu cerdik. Dia kata kalau gitu ustaz, semua benda bid'ah, kita naik unta lah. Sebab naik kereta pun bid'ah, zaman Nabi tak ada kereta. Pak cik boleh jawab, pak cik kata zaman Nabi tak ada kereta, betul. Kereta ni bid'ah.
tapi bid'ah dari sudut keduniaan, bukan bid'ah dari sudut agama. Sebab tu Nabi dia baca doa naik kenderaan, mu nak naik apa pun naik lah baca doa ni. Begitu juga dengan makan. Orang Kelantan kita makan budu nasi kabung dah, tapi baca juga doa Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan roti juga baca Bismillah. Sama je pun makan apa makan lah, asalkan baca Bismillah. Tu nak tunjuk bahawa Nabi cerdik, tak bodoh macam mu gitu. Ada tu saya tambah lah tu. Kalau mu cerdik mu tak tanya gitu. Ni alasan orang yang nak buat bid'ah ni. Alasan orang nak buat bid'ah. Dia ada alasan gitu. Nabi dulu ada juga zaman sahabat dulu. Sahabat mana buat bid'ah dia kata? Ni zaman sahabat Sayyidina Uthman mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran tuan-tuan. Tu bid'ah dari sudut bahasa. Bid'ah yang untuk memudahkan orang buat ibadah. Ilmu usul fi, ilmu mantik, ilmu apa pun ada zaman Nabi ni. Hatta pengumpulan hadis pun tak ada zaman Nabi. Pengumpulan hadis pun tak ada zaman Nabi ni. Zaman tabi'in baru dikumpulkan hadis, baru dibuat ilmu mustalahul hadis. Zaman Nabi tak ada. Kenapa? Kerana keperluan. Ibadah ni bukan kerana keperluan, sebab ibadah dah cukup dah Nabi ajar. Nak tambah buat apa lagi? Nak tambah buat apa lagi? Tak cukup lagi Nabi ajar. Apabila kita menambah bab ibadah, hubungan kita dengan Allah sedangkan Nabi telah ajar, bermakna kita rasa bahawa apa yang diajar oleh Nabi itu tak cukup. Bila apa yang diajar oleh Nabi tak cukup, mana kita tidak iktiraf Muhammad Rasulullah, maka Islam tidak sempurna lagi. Maka buat benda Allah Ta'ala waktu waya al-yawma akmaltu lakum. Besar kesan dia buat bid'ah ni pakcik. Macam nak marah je muka. Ni besar kesan dia buat bid'ah, bukan sikit. Kita nampak macam tambah je. Apa salahnya Ustaz kita tambah sikit? Orang tak kira apa salahnya, apa salahnya. Kira Nabi buat, kita buat, cukup gitu. Dalam bab pakaian tak bid'ah. Kalau pakcik pakai baju Melayu, bukan seluar jin. Saya pakai jubah sebab nak mari mengajar Ustaz. Kalau nak pakai seluar jin boleh. Pakai seluar jin, baju Red Warrior ku putih pink gitu. Nampak ni jadi tu imam. Orang nak ikut dah agak-agak was-was. Ustaz nak mari mengajar ke ni? Ustaz ni bawa kitab dah, tapi baju tu dia seluar jin. Kalau tengok atas, tengok bawah. Ni Undertaker ke siapa? Tinggi macam Undertaker dah namanya. Lalu kita pakai jubah. Jubah ni bukan syarat pun. Nak pakai lah. Tahu pakai tak apa. Tu bukan kita nak bahas bab bid'ah pakaian, tidak. Bab makanan tidak timbul pun sunnah tak sunnah makanan ni. Kita nak bahas ibadah yang awak kata ibadah tu hak Nabi buat, sedangkan Nabi tak pernah buat. Awak pun gunalah kaedah usul, gunalah qiyas hak tu, qiyas macam-macam jenis qiyas dia guna. Allah mudahnya pakai hukum qiyas ni. Kalau dia katalah ni ibadah, ni apa salahnya? Ni ada dalil juga, cuma Nabi tak sebut secara terang. Macam-macam alasan nak buat benda bid'ah. Bagi kita hak umat Nabi Muhammad ni cukuplah tuan-tuan. Hak Nabi aja cukup. Nak zikir hak Nabi aja. Berapa ribu nak zikir sehari-hari. Ni tak buat zikir harian. Hari ni baca ni, esok baca ni, lusa baca ni. Kerana Nabi suruh baca. Bila kita menetapkan harian, zikir hari ni, lusa hari ni, perlu pada dalil. Sebab menetapkan hari Senin baca ni, Selasa baca ni. Siapa dia ajar? Kalau gitu tak payah buat apa. Bukan kita halau orang berzikir. Nak berzikir banyak mana berzikir, tapi jangan tetap hari ni baca ni, esok baca ni. Tu hak bid'ahnya. Tu hak tak bolehnya. Kena faham hak ni. Supaya ibadah kita tidak jadi sia-sia nak menghadap Allah Ta'ala. Ni kerana rahmat Allah Ta'ala ni lah kita hidup temu ke dunia sampai kali. Kerana rahmat Allah. Kalau tidak dengan rahmat Allah, tak tahu ke mana dah kita lama dah mati. Tak tahu ke mana dah. Mungkin tak mari dalam masjid ni kalau tidak dengan rahmat Allah. Kenapa? Kerana rahmat Allah Ta'ala. Rahmat yang paling besar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak aku utuskan Nabi ni melainkan rahmat, membawa rahmat besar kepada alam. Rahmat apa? Rahmat menjadi kita jadi hamba Allah dan menjadikan kita seorang hamba yang diiktiraf oleh Allah sebab ikut Nabi. Orang buat bid'ah ni dengan sebab apa dia tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa yang Nabi marah sangat bid'ah ni? Kenapa? Kerana dia tidak jauh daripada rahmat Allah taala. Tak dapat rahmat Allah. Semayanglah pecah dahi-dahi pun. Betul lagi bid'ah dalam masalah akidah. Lagilah. Orang sekarang pandang pakai serban, pakai jubah ni ustaz. Jangan main-main dia ni Ahlul Bait. Ahlul Bait mana nak ada keluarga Nabi. Buat Bani Israel tu, buat beranak Nabi belaka tu. Bunuh umat Islam di Palestin. Abu Jahal pun anak beranak Nabi. Ahlul Bait memang ada dalam hadis Nabi sebut, tapi yang ikut sunnah Nabi ni, awak kata dia Ahlul Bait, dia bapak segala pemuja kubur. Nama bukan main al tu al ni buat mari di Malaysia. Orang pakat sanjung belaka di Malaysia, pakat cium tangan belaka. Cik, nak jadi apa rakyat Malaysia ni? Orang Melayu ni memang gitu dok, memang dia mudah dibodohkan. Betul. Kalau orang politik dia bodoh cara politik. Kalau orang hak agama ni dia nak bodohkan orang, dia guna agama dia, agama Islam macam-macam je ni. Mudah terpedaya kita. Siapa pun duduk depan kita bercakap, ustaz besar mana pun tarah dia, hujah kita nak nombor satu. Tu baru cerdik orang panggil. Tu baru cerdik. Kalau setakat sembang sejam duk cerita tu cerita ni cerita macam-macam cerita, tapi minta hujah tak dapat bagi, tak payah panggil lah lain kali, tutup mikrofon tu. Buat mai hujah mari dalil. Siapa pun bercakap depan tak kira, tak mahal tak kira, tak ada kompromi dalam masalah ni. Tegasnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Tamimud Dari, seorang ni je Sayyidina Umar suruh mengajar. Sahabat lain boleh lagi minta hadis dengan dia boleh, tapi nak mengajar kita tak boleh. Nak menjaga kesyumulan, syumul Islam, syumulnya sunnah Nabi SAW. Ada orang takut nak hantar anak pergi mengaji Madinah, takut jadi Wahabi, dia kata. Nak baca hadis Nabi ke? Nabi kata Islam mula di Madinah, sebagaimana ular pergi jauh, Nabi kata dia akan balik semula ke tempat dia nak tidur ni. Apa gitulah Islam, bermula di Madinah, balik di Madinah. Bermakna semua agama itu berada di Madinah. Ni boleh ugut ustaz-ustaz anak-anak yang baru habis STAM, habis SPM, jangan daftar Madinah, jangan daftar. Tak pergi balik bergaduh dengan orang kampung, baliklah tidak ikut orang kampung. Pergi ngaji orang kampung, ikut kita, bukan kita ikut orang kampung. Oi, sakit lutut malam ni. Kenapa ni? Tujuan apa pergi mengaji kalau nak suruh ikut orang kampung? Tujuan pergi mengaji ni untuk apa? Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau ada sekelompok manusia yang pergi liyatafaqahu fid din, pergi mengaji agama, wa liyunziru qaumahum, balik kampung ni beri ingatan pada orang kampung, pak cik jangan buat begini, Nabi tak buat. Pak cik jangan buat begini, Nabi tak buat. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan orang kampung dapat ingatan. Ni pergi mengaji tinggi-tinggi, buat balik CJ, balik di kampung tak boleh dah, minta maaf lah ustaz, saya tak boleh sebut sunnah ni pasal orang kampung marah. Oh, jaga hak orang kampung lebih pada Allah Ta'ala. Jawab depan Tuhan. Jawab. Awak boleh tipu dia awak sendiri, tapi awak tak boleh tipu Allah. Tak boleh tipu Allah. Lalu dicanang, jangan hantar anak-anak mengaji di Madinah. Kalau mengaji di Madinah teruk, balik jadi Wahabi, tahlil tak mahu, kunut tak ambuh. Masya Allah, fitnah. Fitnah. Tahlil tak mahu, dia kata. Dah apa tahlil tu? Hak Nabi ajar ke? Meraihkan kematian. Syekh Daud Fatani tulislah kitab dia, seburuk-buruk makanan dan seburuk-buruk bid'ah
itu menghidangkan makanan lepas daripada kematian, kerana meraihkan kematian. Siapa dia Syekh Daud Fatani ni? Alim besar lah pondok, buka kitab hak dia ni. Puak ni bukan ngaji pondok ni, ngaji pondok telefon ni. Sungguh hatu yang jadi kelu kepala ni tak nak mikir hak mana satu Nabi buat, hak mana satu Nabi tak buat. Cukup kita dengan hak Nabi buat, cukup lah tuan-tuan. Orang mati hubungan kita dengan dia doa, pakcik, doa. Tak payah upah lah orang baca Quran, ngaji atas kubur ni, barang hak Nabi tak buat belakang. Tapi kita dah buat pun. Saya mengajar begini, orang marah ni. Nah, orang kata Wahabi ni pasal gini lah. Allahu Akbar, Qaddarullah. Inilah kita nak rasa manis dakwah Nabi ni bila kita cakap betul ke halang kita. Nak buat apa pun kita tak ada masalah, tapi biar kita tak boleh nak tipu diri kita sendiri. Nak cari makan boleh, ada masalah cari makan senang je. Betul, air depan tu embuh sekali. Siapa dia ru'yah air ni? Ustaz ni. Jadi ustaz tu beli RM10 sebotol balik. Pakcik pun minum. Syirik dalam mengambil berkat dia panggil. Syirik tu pakcik, jangan main-main. Ambil air pun syirik juga ustaz. Pakcik boleh baca sendiri, tak perlu orang lain. Quran hak ustaz tu baca sama je hak pakcik baca. Kenapa pakcik suruh ustaz tu baca? Dalam keadaan pakcik sendiri pun tak pandai baca Quran, nak baca qul huwallah pun tak kerti, baca kuliah pun tak habis. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abda ma a'budu wala ana abidum ma abadtum. Lu mai pusing gitu. Sekali jadi tu imam India bawa masuk Islam duduk belakang. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abda ma la, baca habis tak habis. 5 minit duduk berdiri. India masuk Islam tu kata, lakum dinukum wala tadamari kata. Cerita lah betul ke tak tahu. Tak ada orang cerita pada saya. Lapak ni dia tak baca Quran pun nak minta air semaya hajat ustaz tu, minta air semaya hajat ustaz ni, nak suruh kabulkan hajat. Ini orang panggil syirik dalam memahami berkat. Salah faham berkat jadi syirik. Baca sendiri, hembuh sendiri, minum sendiri. Mudah-mudahan keberkatan Quran Allah Ta'ala boleh hubung hati seseorang. Wallahu a'lam. Kita sambung kuliah yang lain, ayat 45 sampai ayat 47. Sepatutnya saya minggu lepas, tapi Ustaz Rizal ganti. Jadi minggu ni saya, minggu depan tu balik pada dia balik. Minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa dan sebagainya. Kalau berasa hati tu nak macam mana, rasa-rasakanlah. Kalau tak faham tu boleh tanya lepas ni insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.